bermanfaat buat usahawan di luar. Boleh tak minta nama page untuk di Facebook tu? Bismillah. EN Khairul. Itu je. EN space Khairul. EN Space Khairul. Itu je. I KHAIRUL. ya. Okay, baik. Jangan 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat yang dirahmati sahabat usahawan. Okey, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat okey, selamat selesai berterawih. So bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Thank you, terima kasih yang hadir, yang join. Kita minta untuk share, mudah-mudahan memberi manfaat buat sahabat yang lain. Dan malam ni kita ada tetamu istimewa. Saya pun tak jangka dia menerima lamaran ni, Masya Allah. Jadi kita ada Nia Lofa. Okay, kita ada Nia Lofa. Suka Lofa. Tak, sebab orang selalu confuse. Assalamualaikum. Okay, I nak betulkan sikit je. I punya nama Nur Nilofa, tapi nama tudung Nailofar. Lepas tu nama susu Nilofa. Jadi orang semua confuse nama I apa sebenarnya. You dah boleh baca komen Tak boleh. I ke? You dah boleh baca komen ke tak? No, because I'm on Zoom. Oh, I see. Okay. Okay, insyaAllah. So, Lofa. Ya. Yeah. Boleh? Kejap kita ambil masa. Okay. So, bismillah, saya akan... Okay, dah boleh baca komen dah? You dah boleh baca Yes. Okay, good. Bismillah, tengah masuk, bismillah kita minta untuk berkongsi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada sahabat usahawan yang lain. Okay, cuma dekat Facebook dia agak delay sikit Lofa. Okay, tak apa. So, okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahniah, okay, dan terima kasih kepada yang hadir tengah naik dia punya dia punya view dia. So mudah-mudahan bermanfaat. So alhamdulillah kita ada tetamu istimewa hari ni. Sebelum ni kita ada bersama dengan Syatila, dan hari ni sebenarnya pagi tadi, okay, dah kat 2-3 hari duk discuss dan alhamdulillah Allah mudahkan menakdirkan malam ini merupakan malam pertemuan ataupun malam perkongsian bicara ilmu kita yang seterusnya bersama dengan Nia Lofa, ikon Malaysia, okay, merupakan seorang inspirasi. Okay, kalau tanya saya, kalau kebanyakan usahawan ni dia memandang gila Lofa, inspirasi. Dan bismillah. Okay, sepatah dua kata pada Lofa. Assalamualaikum, selamat menyambut puasa semua, salam Ramadan. Terima kasih sebab nak bersama saya live untuk share experience, share ilmu ataupun kesalahan-kesalahan saya buat untuk usahawan-usahawan. Jadi awal-awal saya nak cakap, saya tak seperti yang ramai sangkakan macam hebat, pandai tu, tahu semua benda. Tidak, saya pun masih lagi banyak benda nak kena belajar, nak kena tahu. Jadi do not put your expectation too high. Okay, bismillah. So, bismillah. Jadi semua sedia maklum, Lofa merupakan ada beberapa bisnes yang dilakukan, dan cumanya menjadi satu fenomena dalam Malaysia ni, antaranya adalah yang baru dilancarkan bulan November ke bulan Disember November 26 hari bulan. 26 hari bulan, dan menjadi satu fenomena sehingga sebenarnya yang tim tu bukan. Dan sebenarnya yang datang tim Nilofa Susu tu adalah
antara di kalangan kenalan kita yang terlalu ramai yang mengadu, stok tak ada. Stok tak ada isu. Jadi apa yang kita nak ulaskan malam ni, insya-Allah bagaimana hala tuju yang dibuat oleh Lofa dan sekaligus memberi impact terhadap apa yang dilakukan sekarang. Yang mana tak jangka apa hal tiba-tiba macam ni. Ya. Okay. Jadi saya nak kena cakap sekarang? Boleh, insya-Allah. Okay. Sembang je ni. Okay. Sebenarnya macam saya tak sempat nak bercerita dekat mana-mana media ataupun dekat mana-mana interview sebab tak berkesempatan. Dengan Susu Pisang ni terlalu cepat dia punya momentum dia tu. Jadi kisahnya saya selepas 5 tahun buat bisnes hijab, lens dan sebagainya, saya banyak kali benda ni bermain dalam fikiran tapi tak pernah terkeluar. Jadi saya selalu macam bila saya baca tafsir ataupun bila saya baca buku-buku agama, saya cakap macam orang pertama ataupun orang yang first thing first kalau aku nak tolong adalah orang-orang terdekat, itu keluarga. Jadi lepas tu bila saya buat bisnes Lofa Hijab, yes saya ada banyak stokis saya dulu pun antaranya arwah uncle, arwah atuk saya pun sendiri antara stokis Lofa Hijab dan sepupu-sepupu dan sebagainya. Tapi disebabkan itulah family ni, dia kalau kita nak buat bisnes memang akan ada banyak benda yang dia melibatkan emosi. Jadi susah kita nak kawal, kita nak separatekan professionalism when it comes to orang strangers dan juga ahli keluarga. Maka banyak ahli keluarga daripada Lofa Hijab punya stokis tu kita terpaksa asingkan lah, ataupun kita terpaksa cakap okay, I don't think boleh bersama dengan stokis lain sebab banyak conflict of interest. Jadi bila saya ada masa sedikit tahun lepas untuk buat bisnes yang untuk branch out my network, saya terfikir okay, you know what, I'm just okay, nak kembali lagi okay. Terus saya cakap saya pun nak saya buat okay, I'm just gonna go to setiap adik-beradik my mom, which is my cousin lah, cousin daripada adik-beradik mama yang ni, cousin daripada adik-beradik mama yang tu. Saya pergi kepada setiap seorang adik-beradik mama punya anak-anak ni, which is my sepupu sepapak semua. Saya cakap okay, siapa-siapa yang kata I pergi dekat anak auntie A, saya cakap okay, kalau siapa-siapa ada idea untuk business, boleh datang propose dekat I cakap kita boleh berkongsi and I will guide and then I will do the promotion part, blah blah, I akan set up semua, kita buat sama-sama. And I will go to the next one, I cakap benda sama. Third one, I cakap benda sama. So benda tu I nak bagi sama rata lah semua kan. Peluang sama rata I buka. Tapi jujur I cakap tak semua pun datang. Tak semua pun macam nak buat. Tak semua pun rasa macam okay, inilah peluang. Berapa ramai tu yang you I punya sepupu dekat almost 50 orang. Okay. Okay. And then okay. Lebih lah, almost 50 sebab adik-adik my mom setiap orang memang banyak anak. Memang dah 10. Arwah uncle I ada 8. Yang tu pula ada 6, 7 semua. Jadi macam Nilofa ni salah satu daripada family tu propose untuk buat, which is Kak Farah lah datang. Okay, I cakap memang dah lama I nak buat F&B tapi I tak berkesempatan nak buat F&B. So I agree dengan cadangan untuk buat F&B lah. Jadi bila bila kita dapat set up the whole team nak jumpa supplier and everything, benda tu jadi dengan, walaupun benda tu jumpa dengan orang yang betul-betul terus, bukannya macam dengan tim Kak Zura, dengan tim Kak Dila dan sebagainya. Jumpa tu dengan orang yang terus saya boleh bagi kepercayaan, tapi nak cakap proses je untuk I say yes tu makan masa setengah tahun juga. Setengah tahun That's mean dipropose pada you bila? Kalau bulan awal tahun lepas. Awal tahun lepas, okay.
lebih kurang awal tahun lepas. Lepas tu untuk packaging saja I makan masa berbulan-bulan. You know why? Because dari nak pakai nama Niloufar tu satu benda yang sangat-sangat besar untuk I. Nak letak nama Niloufar tu walaupun ejanya lain. Sebab tu I sembang dengan tim you, dia orang kata Lofa ni adalah orang yang sangat cerewet. Sangat. Sangat cerewet. Tu I macam okey. I So rasa kalau dari segi penggunaan nama pun take time juga lah tu. Sangat take time. I rasa nama tu dah berkali-kali I tukar sampai last kali I macam instinct I kata, you know what, let's just stick with Niloufar juga. Tapi I will change juga ejaan seperti mana I tukar ejaan tudung. Tapi nama sebutan masih lagi lebih kurang sama. Macam Niloufar. Sebab tu tanya saya secara peribadi. Antara key untuk sukses dan untuk berjaya ni adalah yang pertama, fokus bisnes tu adalah dihalakan pada siapa. You bina perniagaan you tujunya di siapa? Untuk siapa? Sebab tu konsep kejayaan ni Allah sebut dia ada dua. Okey, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. So manusia ni lah sama ada supu, manfaat pada orang yang lain, bla 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 bla. Jadi sebenarnya secara peribadi saya agak terkejut apabila kita Zoom, kita meeting last week ke apa kan. Rupanya ada dua perkara ni yang you mengkritikalkan sebelum tertubuhnya Niloufar tu, susu tu. Okey, yang pertama adalah yang tadi yang you bahaskan berkaitan tentang manfaat. Okey, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Itu poin yang pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda apa? Barang siapa yang nak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, maka bersilaturahim. That means dia ada usaha untuk menyambung dan menyatukan tu. Okay, so itu yang pertama berkaitan tentang hablum minan nas. Dan ada satu lagi benda yang saya agak teruja dan you buat. Boleh share? Bismillah. Okay, so sebelum tertubuhnya Niloufar ni, I dah cakap awal-awal dekat Kak Farah yang kata kita make sure perniagaan Niloufar ni daripada awal lagi pembayaran zakat kita kena transparent and betul. Cakap itu I nak make sure benda tu tak ada ni lah. Macam mana cakap macam kita dah dapat untung baru kita nak fikir tak. Tapi kita buat tu sebelum kita launch lagi. Saya cakap awal. Tapi tu dah tak sangka pula Kak Farah ingat. I pun dah lupa sebenarnya. So macam bila dia ingatkan balik cakap lah I did say that sebenarnya. Sebab bila kita, because macam Loufar sendiri yes, Loufar baca Quran, Loufar buat tapi Loufar lebih fokus kepada tafsir. That's why I collaborate dengan Muslim Pro, sebab Loufar nak orang ramai sedar yang yes, you baca Quran tapi you kena faham apa you baca. Macam tu. Jadi dalam sepanjang pengalaman duduk buat recording for Muslim Pro dan juga pengalaman sendiri baca Quran dan baca tafsir tu, banyak sangat we come across bayar zakat, solat. Tapi kita sendiri tak pernah expose so much pasal zakat ni. Sedekah yes, solat yes, tapi tak zakat, bukan zakat. Sebab tu secara peribadi saya terkesan Allah sebut dalam surah Al-Fajr ayat 15 sehingga 20. Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pada ketika itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat oleh yang demikian. Maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan ayat yang seterusnya Allah kata apa? Dan sebaliknya, apabila dia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak sabar bahkan resah gelisah serta merepek dengan berkata, Tuhanku telah menghinakan daku. Kemudian Allah sebut dalam surah Al-Fajr ayat 17, dan jangan demikian, sebenarnya kata-katamu salah, bahkan perbuatan kamu wahai orang yang hidup mewah lebih salah lagi kerana kamu tidak memuliakan anak yatim, malah kamu menahan apa yang berhak diterima olehnya. Dan ayat yang ke-18, dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin,
Okey, ayat yang ke-19, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dan tidak membezakan halal dan haramnya. Ayat yang ke-20, serta kamu pula sayangkan harta secara tamak. Hmm. Halo, gila deep. So, Hmm. sebab kita jumpa, Lofa, tanya saya, my respect, you antara benda tu yang you buat awal. Kita jumpa terlalu ramai usahawan dalam Malaysia ni, dia confuse. Zakat itu sedekah, sedekah itu zakat. Oh, tu yang Hmm. tiap-tiap bulan kita bagi dekat masjid. Hello, zakat is zakat, Hmm. sedekah is sedekah. Dan kita Hmm. jumpa ada dua. Sebab saya banyak bersama dengan sahawan, ada dua. Kalau kita meletakkan hak dia yang paling ujung. Sebab kita jumpa terlalu ramai usahawan dalam tempoh 365 hari tu, okey, beli handbag, kereta, melancong, comelkan office, and then last kali baru dia capak 2.5 tu hak dia. Sebab tu apa yang kita ajar adalah, okay, you boleh tengok bagaimana Nelofa sendiri pun daripada segmen susu, bagaimana boleh mengalami kan, antaranya adalah dengan meletakkan hak dia yang paling awal. Okay, meletakkan hak dia. Sebab tu selalu saya mention adalah apa? Okay, kebanyakan usahawan kita meletakkan mereka ini tidak layak memberi, sehingga Allah menakdirkan dalam kehidupan mereka tidak layak untuk menerima. Kebanyakan. Aku untung RM1, RM2 je pun. So you meletakkan yang you ini tidak layak. Tak cukup haul. Bererti you meletakkan you tidak layak untuk menerima. You meletakkan you tidak layak memberi, bermakna you meletakkan you tidak layak untuk menerima. Ya. Ya. Lofa, okey, malaikat lalu ke apa tu? Kenapa hal tiba-tiba jadi baik? Tak, dia macam screen tu macam stuck tapi masih lagi boleh tangkap apa yang Cik Kara cakap. Okey. Meletakkan, dan banyak usahawan kita dia memandang 2.5% tu adalah besar, sehingga Allah meletakkan 2.5%, berkira pada 2.5%, sehingga Allah menjadikan dalam perniagaannya adalah berkira pada 200% pada dia. Sebab tu nasihat kita adalah, contoh ni, okay, kita ada Lofa antara bagaimana tiba-tiba menjadi satu fenomena sehingga sekarang ni isu kilang kilang tak boleh nak siapa. Yang mana meletakkan hak dia. Sebab tu sifat Allah ni satu tolak satu bukan kosong. Sifat Allah ni satu bahagi kosong. Apa maksud satu bahagi kosong? Satu adalah pencipta, kosong adalah hamba. That means result yang diterima adalah infinity. Okay, result yang diterima adalah infinity. So seruan saya, you boleh tengok bagaimana Lofa bangkit. Dia dah ni, and then bagaimana mengalami ledakan tu. Okay, antaranya adalah apa? Paling awal sebelum tertubuhnya perniagaan ni, yang difokuskan adalah hak dia yang terlebih dahulu. Okay, Lofa okay? Okay, tengah-tengah. Kita gamam ke apa ni? Saya sebenarnya kan kalau nak cakap pasal satu lagi contoh yang kita tengok, yang kita kena rapat arwah Faziani, founder Kosmetik Dinas. Memang macam my mom memang sangat rapat dengan arwah Faziani, dan kita pun pernah luang spend time together dekat Mekah bersama-sama masa tu buat umrah together. Jadi masa tu pun saya dapat banyak macam berborak dengan dia. Kita pun ada plan nak buat something together lah, nak buat apa skincare apa semua. And then tapi bila kita kenal arwah dengan lebih rapat kan, macam dia sendiri memang seorang yang sangat macam pay attention to bayar zakat dan bulan Ramadan semua. Saya ingat yang last Ramadan tu dia cakap apa tahu dekat dia punya saudara dia cakap, dia kata tahun ni dia kata dia nak buat dia nak bagi zakat dengan sedekah dalam skala yang sangat besar, dia kata. Dia nak buat besar-besaran, dia kata tahun ni. Dia nak bagi orang buka puasa besar-besaran, dia nak bagi hadiah sebelum kejadian tu lah. Sebelum puasa pun. Oh okey. So dia dah plan dah, dia kata bulan puasa tahun yang dia itulah dia meninggal tu, dia kata dia nak buat tu. Dia dah target dah apa dia nak bagi untuk akhirat dia. Jadi bila setiap macam banyak cerita-cerita yang dikongsi oleh mama yang pasal Faziani, itu pun buka mata saya juga, macam wow, dia letakkan tu dulu. Jadi kita pun sebagai orang yang menjaga dia pun, kita pun nak contohi benda yang baik. Betul. Masya-Allah. Okay. Good. Power lah Fah. Macam mana boleh terfikir benda tu? Kami inspirasi daripada ni.
Terfikir pasal apa? Ya, pasal Yasmin, mula-mula you nak buat sebelum 26 November sebelum you buat ni kan. Yasmin, oh okay, settle Antaranya dulu antaranya cerita-cerita daripada Arwah Fazia ni juga antara yang memberi inspirasi, dan juga saya pernah buat satu lagi bisnes lain sebenarnya. Bisnes tu saya cakap okay, macam aku nak guna cara sifat Allah ni, bukan sifat Allah, apa ni, cara formula yang orang kata ni lah, kalau business partner kita business partner kita seorang lagi, dan seorang lagi business partner adalah, satu lagi business partner adalah Allah. Macam tu. Maksudnya Allah ni adalah partner kau dalam business tu. Saya cuma buat tapi gagal. Mungkin ada benda yang tak betul ataupun yang saya miss out lah here and there. Jadi saya cuba untuk gunakan konsep yang sama tapi dengan channel zakat untuk Niloufar. Dan alhamdulillah masa mula-mula meletup masa bulan Disember tu, kenapa tiba-tiba macam wow terus dah cukup, terus orang macam everybody is talking about it, semua orang nak rasa dan tak pernah stop. So kita fikir balik, apa yang aku buat sebenarnya yang boleh jadi sama macam ni? What did I do? Apa doa mama ke, orang ni ke, apa ke, sedekah aku hari tu ke, apa ke. Tapi bila kita fikir balik, oh mungkin niat kita awal-awal tu merupakan salah satu sebab. Bismillah, Lofa. Mungkin ada yang berfikir adalah oh Lofa okey lah, ada 7 juta follower. Adakah benda tu memberi impact pada you atau macam mana? Biasa benda tu menyumbang tak? Membantu tapi bukan selalu. Dan benda tu saya dah pernah buat bisnes lain ataupun produk lain yang menggunakan platform yang sama, cara yang sama, tapi masih lagi, tapi tak semestinya akan meletup. Jadi yes, followers tu memang sangat membantu dari segi promotion dan everything, tapi tak menentukan you dapat buat sales 1 juta. Setuju. Sebab ada je rakan artis yang datang berjumpa, oh Cik Khairul, kita punya follower 2.8, tapi kenapa tak convert? Sebab saya kata sebenarnya kena faham, rezeki itu adalah dia bukan atas dasar yang itu sangat, tetapi atas dasar fokus you. Adakah perniagaan you adalah perniagaan yang berkonsepkan hablum minan nas? Maksudnya manfaat untuk manusia, bukan pada diri you, bukan untuk kaya you, bukan untuk kesenangan you, ataupun yang keduanya adalah berdasarkan konsep hablum minan Allah yang mana berhubung kait dengan dia tu. So yang kita nampak, you mempunyai 2 ciri dia. Sebab tu bila saya sembang dengan tim Niloufar lain, saya sangat excited. Dan saya kata, oh okay. So that's why you apa lagi dia cakap? Oh banyak. Jadi itu antara salah satu faktor lah. Sebab kita jumpa, Lofa, terlalu ramai yang meletakkan, oh aku tak layak, oh aku belum lagi. And then dia letak paling hujung sekali. So tak pelik apabila yang berlaku dalam kehidupan tu adalah yang datang dalam kehidupan tu, bila dia meletakkan hak Allah ni paling hujung, tak pelik apabila yang datang dalam kehidupan, apabila impian dia, cita-cita dia, harapan, angka-angka yang dia nak terletak paling hujung. Dan kita pernah jumpa, Lofa, bulan 1 ada seorang datang ke office kita, founder, dia buat lebih kurang dalam 4 ke 5 juta sebulan, lebih kurang roughly. Dia datang menangis. Saya kata kenapa? Lebih kurang 4-5 tahun berniaga. Saya tanya kenapa? Dia kata saya tak tahu, Cik Khairul, tengok phone dia tunjuk phone, semua leader yang restock 400,000, 500,000, 600,000, yang 1.1 juta pun ada restock setiap bulan, semua left tiba-tiba. Saya tanya kenapa? Tak tahu. Ini bila kita sembang, rupanya antara salah satu faktor yang paling besar tak tahu berkaitan tentang zakat. Ada 2 perkara yang kita tengok kebanyakan berlaku dalam usahawan ni, sama ada ditarik secara perlahan ataupun direntap secara paksa. Dan majoriti saya jumpa usahawan direntap secara paksa apabila you menidakkan hak dia. Pandangan Lofa? Lofa tengok saya ke apa ni? Kelip-kelip mati. Pandangan saya, wow, takut nak cakap pasal benda tu. Tapi sebenarnya saya rasa that's why I said banyak orang tak fokus kepada pentingnya solat, solat 5 waktu di sana, tapi orang tak bercakap sangat pasal zakat ni. That's why saya ingat lagi masa awal-awal saya nak tahu pasal zakat ni kan, saya tanya ayah saya dulu, macam jadi zakat macam mana kita nak kena ni, macam mana di sana. Jadi ayah saya ada terangkan sikit sebanyak. Dan saya sempat macam panggil pusat zakat ni kan, datang ke office dan explain kat kita orang semua apa sebenarnya, macam mana cara dan pengiraan, bla bla bla.
Jadi it's sad to say that dekat kita kat Malaysia, negara Islam ni pun tak exposure pasal zakat ni tidak meluas sangat. Okay. Setuju? Tiba-tiba setuju. Nampaklah perasan lah. Dan Ya. benda wajib ke rukun Islam yang keempat? Dan Ya. ramai gila orang menghilangkan. Sebab tu selalu saya sebut mangsuh sesuatu kejayaan apabila manusia mengabaikan kata Tuhan. Allah sebut 30 kali ke 35 kali dalam Quran berkaitan tentang zakat. Dan Allah kepilkan zakat dan solat dan zakat itu 32 kali tak silap saya dalam Quran. Tapi itulah mangsuh sesuatu kejayaan apabila manusia mengabaikan kata Tuhan. Ramai yang tersepit. Lofa, bismillah. You saja you ada kait juga kan? Ada kaitan juga kan dengan Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari dan lain-lain kan? Bismillah. So, diorang macam mana boleh sustain macam tu? Sebenarnya benda ni I pernah sembang dengan your mom. And then orang kata diorang ni antara yang so tak tahulah kau you boleh cerita secara lanjut sebab saya Mama lagi sangat banyak excited. cerita pasal dia orang. Oh ya. Mama lagi banyak tahu sebab Mama lagi sebenarnya yang lebih kerap jumpa daripada kami. Memang kita jarang balik Kedah. Saya pernah raya Kedah 2 kali, sekali tak silap. Tapi tak selalu. Tapi mereka ni daripada dulu lagi, daripada kecil lagi. Saya yang the first memory pasal Tan Sri Mohtar dan juga family dia. Apa ni memang sangat humble. Sangat biasa. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan daripada awal kisah dia dulu lagi pun kalau kita baca buku dia atau kisah dia, memang dia menggunakan tu formula apa? Apa ni macam dia guna formula yang dia bagi berapa dia akan dapat balik berapa macam tu. How do I see formula tu? Formula apa ni? Bagi apa ni? Saya ingat yang masa perniagaan beras tu lah kan. Yang beras ke gula? I tak ingat lah yang satu. Yang diguna formula, okay, maksudnya kalau dibuat banyak ni, dia akan keluarkan untuk infak atau sedekah ataupun ini banyak ni pula. Ini dia akan dapat balik banyak ni. Jadi formula tu dia diguna pakai oleh Tan Sri Said Mohtar. Sebab tu setuju. Kalau kita tengok antara idola, okay, Khadijah radhiyallahu anha, siapa lagi, Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, mereka bukan meletakkan 2.5% tapi mereka meletakkan 100%. Perniagaan mereka ni adalah milik dia. Sebab tu saya selalu bila kita baca ada satu kitab berkaitan tentang kenapa Allah menjadikan kebanyakan para nabi ni dan para rasul ni ditakdirkan dalam keadaan berniaga. Perjalanannya ada sangkut dengan perniagaan. So bila kita check, kita baca antara yang disimpulkan oleh ulama sirah, mereka mengatakan supaya apa? Mendidik jiwa-jiwa para nabi dan para rasul ni, okey, macam Rasulullah berniaga sebelum diangkat menjadi rasul ni, okey. Kenapa Allah menakdirkan dalam kehidupan kebanyakan para nabi, para rasul ni dalam keadaan berniaga? Bila kita tengok yang disimpulkan oleh ulama sirah, mereka mengatakan apa? Mendidik jiwa ni supaya kebergantungannya adalah kebergantungan kepada pencipta. Kita berniaga sebab apa? Sebab itu tak boleh. Apa yang berlaku pada Abdul Rahman bin Auf, sangat popular kisah. Yang mana ketika dia menginfakkan, dia infak, hari ini dapat 1 peti emas, infak 1 peti emas, okey, semuanya. Esok Allah hantar 2 peti emas. Sebab itu selalu kita pesan adalah apa? Beri kerana bahagia, bukan beri cari bahagia. Kita jumpa terlalu ramai yang kecuna atas dasar apa? Okey, ni 500, okey, ini 100, aku sedekah. Esok confirm datang 200. Memang tak ada datang. Sebab itu konsepnya adalah apa? Beri kerana bahagia, bukan beri cari bahagia. Encik Khairil sempat tak tengok yang saya punya live dengan Ustaz Dusuki? Tak sempat. Okay, saya cakap lah kepada Dusuki. Saya tanya, Ustaz, macam mana kita nak menjadi orang yang suka bersedekah, seronok bersedekah dan tak takut duit kita berkurang kalau bersedekah? Okay. Lepas tu dia cakap, kita kena ingat, setiap kali kita keluar duit untuk bersedekah, duit tu nanti bila kita mati, duit tu akan datang balik kepada kita di akhirat nanti. Ibarat kita memberi balik kepada kita. Bukan kita beri, kita bukan bagi kat orang miskin tu, kita bukan bagi dekat pakcik gad tu, bukan.
setiap kali kita menghulurkan, kita bagi dekat kita sendiri sebenarnya. Jadi sedekah kita akan datang balik kepada kita nanti di akhirat. Jadi saya pun daripada live tu, since that live, saya buat apa tahu? Saya kata, okay, berapa ringgit aku nak earn satu hari? Okay. Jadi hari ni saya buat berapa ringgit, berapa ribu saya dapat ni, berapa ratus saya dapat hari ni. Ialah bergantung kepada berapa banyak saya keluarkan sedekah hari ni. Masya Allah. Dapat berapa ribu. Jadi saya akan buat, that's why saya ada share. Saya buat sedekah hari-hari. Tapi saya melalui online transfer. Tapi itu saya anggap sebagai berapa saya earn hari-hari di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi tapi kita kan macam mungkin agak limited kan, kita nak masuk Maybank to you ke CIMB klik apa ke, nak pergi masukkan account. Jadi saya favorite kan mana charity account yang saya nak sedekah tu lah. So kan sekarang ada banyak kan orang yang menggunakan saluran. Jadi kita yang mana kita percaya, yang mana kita suka tu, kita just favorite kan panjang-panjang, dan hari-hari kita pilih je yang mana kita nak bagi kat mana, bagi kat mana. Tapi itulah income saya hari-hari sebenarnya. Kalau ikutkan secara yang betul-betulnya yang akan dikira nanti satu yang bila kita mati adalah income yang saya bagi hari-hari itulah. Masya Allah. Good, Tania. Berapa lama dah macam tu? Terus live Ustaz Suki tu masa sebelum puasa kan. So since that live I buat macam tu. Sebab saya rasa apa jawapan Ustaz Suki tu mengubah saya punya perception tentang memberi sedekah. Sebelum ni macam mana fikirnya? Sebelum ni macam kita macam kita tak terfikir lah yang sedekah tu akan datang balik kat kita satu hari nanti. Ya, kita tahu yang Allah akan bagi ganjaran, akan ada kat sana. Tapi tak fikir yang seperti mana yang di-simplified oleh Ustaz Suki. Dan kita pun selalu mengharapkan, insyaAllah kalau akan bagi sedekah ni, mungkin Allah akan bagi lebih lagi. Kat dunia juga kita akan minta. Kita akan harap. Tapi ni kita dah siap-siap dah. Ini yang akan dapat nanti balik nanti. Ini yang akan balik dapat nanti. Masya Allah. Betul. So, pendapat Lofa berkaitan tentang PKP dan terlalu banyak usahawan kecundang. Saya tak nafikan lah. Memang berbagai situation sebenarnya. Setiap orang mengalami situasi yang berbeza-beza. Dan tapi sebelum saya sentuh pasal perniagaan, saya nak cakap PKP ni sebenarnya banyak boleh buat self-reflect. Saya sendiri banyak buka mata, dah bukan dari segi macam-macam lah, tapi salah satunya lah kan yang bukan berkaitan dengan keagamaan. Saya sebagai orang yang sentiasa busy dan terbang ke sana sini, saya rasa macam, Lofa, sebenarnya kau bukan mesin, kau bukan robot, kau manusia yang perlukan rehat. Dan ini adalah recovery ataupun healing proses yang sangat memberi kesedaran kepada saya. So, and then dari segi agama pula, dulu kita akan sekejap lagi ada meeting pukul 3. So nak kena semayang Zuhur tu mungkin agak rushing. Tapi bila PKP ni, kita boleh take time, kita boleh hafal, kita boleh ulang, kita boleh baca 2-3 surah apa semua. Jadi saya benda tu sebenarnya macam, kalau aku buat ni, kalau aku buat semayang take time macam ni dulu lagi, mungkin Allah akan bagi lebih senang, lebih tenang. Lebih senang, lebih tenang. Tenang tu susah nak jumpa. Kau macam mana? Senang tu macam dari perbudakan hari-hari lah. Macam kita kan ada banyak problem semua kan boleh menyenangkan. Dan tenang tu dari segi lapang dah ada lah. Macam bila kita lebih dekat dengan itu kan, kita walaupun ada banyak masalah macam mana pun, Tuhan macam bagi macam that ketenangan yang tak boleh nak describe lah. Macam happy je, dah serabut. Tapi dari segi bisnes pula, saya rasa macam kenapa banyak yang give up, depressed dan terus macam mungkin jatuh. Saya rasa diorang tak nak let loose ataupun be flexible enough untuk adapt. Kalau mereka ini boleh macam longgarkan sikit dan willing untuk sacrifice sikit-sikit here and there, dan be flexible enough to adapt dengan keadaan sekarang dan juga untuk masa 3 to 6 bulan akan datang, saya rasa diorang akan dapat survive.
Tapi kebanyakan mereka masih ada yang macam tak nak go online, tak boleh ada banyak limitation, ini tak boleh, tak boleh, dan banyak buat decision based on sekarang punya time. That's Setuju. why kita orang macam, saya cerita sikit dengan Lofa Hijab boleh tak? Boleh? Alhamdulillah saya dalam kita sekarang saya menjalankan bisnes perniagaan Lofa bersama dengan adik lelaki saya dan juga my sister. Okay, dah. Okay. My sister lepas tu, the moment PKP started, kita terus ada meeting hari-hari untuk bincang macam mana nak buat, macam mana nak ke depan dan everything. Dan kita terus adjust. Kita re-strategize balik semua benda. Raya collection, the next one, Merdeka, apa-apa yang akan datang ni, semua kita sentuh setiap satu. Berapa nak kena kurangkan, apa yang kita nak kena tukar, apa yang kita kena buat itu, this and that. Jadi kita kena macam jangan kita tak in denial, kita be realistic dengan apa yang akan jadi dan apa yang berkemungkinan akan jadi. Jadi disebabkan persiapan awal dan juga open minded punya sikap tu oleh semua orang lah, open minded. Jadi kita orang punya, believe it or not, kita hit 2 new record dalam masa 1 bulan ni. 2 new record sales dekat online. Okay. Masya Allah. Jadi macam saya rasa macam terkejut lah kita, macam wow, PKP pula yang nak hit new record. tapi saya rasa saya memang kena bagi kredit kepada adik lelaki saya yang sebenarnya memang ada lebih ilmu daripada saya dari segi nak manage the whole thing, dan dia banyak juga ajar kami semua benda-benda baru. Masya Allah. Dia ada satu benda yang saya jumpa terlalu banyak usahawan ni, ataupun orang yang walaupun dalam keadaan PKP ni dia down. Allah sebut dalam surah Al-Fat ayat 8. Allah kata apa? Dan janganlah dirimu binasa, okey? Dan janganlah dirimu, okey, binasa kerana kesedihan yang kamu rasakan terhadap mereka. Faham? Tanya saya adalah, kebanyakan usahawan dia banyak tengok pada media sosial, oh PKP tak boleh nak buat apa, stuck, ekonomi tengah drop. Allah kata apa? Dan janganlah dirimu binasa kerana kesedihan yang kamu rasakan terhadap mereka. Saya pernah berlaku, saya rasa majoriti usahawan dia pernah mengalami satu situasi yang mana ada satu formula Allah sebut dalam surah Tolak ayat 3. Ini daripada guru saya Indonesia. Bismillah. Okey, Lofa tangan kanan. Buat macam ni? Okey, tolong genggam paling kuat. Paling kuat, genggam paling kuat. Paling kuat. Paling kuat. Apa rasa? Ada rasa cengkamannya. Okey, bismillah, tolong lepaskan. How feel? Lega. Bismillah. Guru saya dia pernah pesan pada apa dia kata? Dia kata Khairul. Jangan angkat takbir kalau dalam keadaan tidak melepaskan. That's mean kita jumpa terlalu banyak usahawan kecundang. Isunya adalah apa? Dia terlalu menggenggam isu sehingga apabila menghadap Tuhan dia masih lagi menggenggam. Allah sebut dalam surah Talak ayat 3, barang siapa yang menyerahkan sesuatu perkara pada dia, nescaya kami akan penuhi. Pernah tak wallahualam berlaku, dan saya yakin Lofa pun pernah melalui satu situasi yang sama. Adalah apa? Ya Allah, aku buat bisnes ni, ya Allah aku buat ni, okey, aku serah, apa nak jadi aku serah. Dan kalau pasal pom letup. Sehinggalah apabila kita start menggenggam isu dan apabila kita menghadap dia, kalau pasal dia start drop balik. Faham? Sebab tu nasihat antaranya adalah apa? Okey. Kita jumpa terlalu banyak usahawan kecundang atas dasar yang pertama isu tim, isu sil, isu PKP, isu yang berlaku suasana sekeliling. Mereka terlalu banyak menggenggam sehingga apabila menghadap Tuhan yang 5 waktu wajib tu masih lagi membawa isu yang sama. Tolong lepaskan. Okey, tolong lepaskan. Guru saya kata apa? Jangan angkat takbir kalau dalam keadaan tidak melepas. Dan tanya saya, antara kunci ledakan yang terbesar dalam perniagaan adalah apabila you usaha, you ikhtiar, masuk waktu nak angkat takbir, ya Allah,
urusan sekian aku serah, baru Allahu Akbar. Itu kunci yang terbesar. Dan tanya saya yang berlaku, wallahualam pernah alami Lafa, yang mana suatu ketika dulu sama ada nak terjun dalam bisnes ataupun apa-apa keputusan yang kita nak buat, ya Allah aku buat ni, aku serah, apa nak jadi lah. Penyerahan yang itu kalau besar pom letup. Cuba bayang kalau sehari kita buat 5 kali. Apa yang berlaku dalam perniagaan kita, apa yang berlaku dalam life kita. Sebab tu selalu saya mention apa mangsuh sesuatu kejayaan apabila kita menghilangkan wujudnya Tuhan. Kerana kita terlalu menggenggam isu yang berlaku. So you nak dalam keadaan, sebab tu orang tanya, macam mana energi nak positif, bagaimana nak fikirnya positif. Latih diri you dengan melepaskan. Ya Allah, urusan Betul. sekian. Doa, usaha you, tawakal you, okay, nak angkat takbir, okay, doa, ikhtiar you, nak angkat takbir, ya Allah, urusan sekian aku serah, baru Allahu Akbar. Kesalahan kita, angkat takbir itu kita masih menggenggam. Sebab tu membuatkan kita tengok kebanyakan energi, kebanyakan usahawan tu dia terus kecundang. Kenapa? Menggenggam isu. Tim tak respon, tim lemau, tim mati, tim dalam grup diam, tak boleh buat jualan kedai, tak boleh buka dengan sangat baik. Kenapa? Menggenggam isu. Usaha-usaha, ikhtiar, masuk je waktu, okey, ya Allah aku serahkan urusan sekian dan baru Allah Akbar. Dan selamat mengalami yang buat benda tu. Ada pernah berlaku apa? Yang mana dilintas dalam hati tu, ya Allah, aku buat ni aku serah, apa nak jadi, pom letup. Sampailah dia akan drop balik bila you genggam. Yang bahagian part yang tu, yang penyerahan dan juga tawakal dan stay positif ni, yang banyak mengajar saya adalah dari industri seni. So I start berlakon pada umur 20 tahun. 20 tahun tu terus masuk banyak tekanan sangat, sebab banyak sangat benda-benda gosip yang I kena daripada the first, especially 2 tahun terawal. 2 tahun terawal tu sampai fobia tengok TV sebab melodi tu keluar almost every week lah keluar muka, dan ada satu wartawan ni pernah buat cerita saya, dia kata saya dia Apa ni? Macam-macam isu lah. 2 tahun terawal tu macam-macam isu tentang macam gosip cinta lah, pergaduhan lah semua. Jadi this art itu daripada di umur 20 tahun tu kita tak tahu apa-apa lagi, tak pernah ada orang ajar macam mana kita nak react dengan press semua. Jadi that whole time saya belajar macam untuk itulah momen saya belajar macam mana untuk kuatkan sini dan stay positif, dan juga kita serah, kita face and serah ke Tuhan. Jadi saya tak sedar sebenarnya itu adalah proses pembelajaran untuk saya. Jadi bila saya masuk ke dunia perniagaan, konsep yang sama, I just apply, tapi ke dalam situasi yang berbeza. Tapi most of the time it works, sebab macam mana yang Cik Kala cakap lah, dan saya cakap satu turning point yang besar dari segi turning point yang besar untuk aplikasi konsep penyerahan ni masa jadi isu Zouk tu, which memang sangat sensitif sebenarnya kalau saya nak cakap, sebab whatever that kita plan bukan seperti apa yang diwar-warkan dan yang dipertunjukkan. Jadi memang Tuhan nak tunjuk jugalah, dan juga satu ujian di mana yang saya perlu lalui untuk kita move ahead, macam tu. Jadi bila jadinya isu tu, orang dah salah anggap, orang dah keluarkan itu dan ini, mufti pun dah masuk campur di sandat, semua I punya mak, kakak, semua family ni semua dah macam, oh my god, macam mana ni. I balik, I cakap, oh it's okay guys, okay, it's gonna be okay, trust me. So I suruh je positif. Betul kakak cakap, kau tak payah positif sangat. Dia dah teruk dah, orang dah diorang nak pakai tudung lah, hijab lah, diorang nak buat pre-love lah, apa semua. Macam-macam cerita. So I was like, dalam kepala saya cakap, untuk aku naik ke dari 1 ke 2, aku kena lalui ujian. Ini adalah ujian aku untuk aku pergi lebih tinggi. So I psycho myself macam tu, sebab saya tahu Tuhan akan bagi ujian dulu untuk I pergi ke benda yang lebih besar. Kalau saya anggap, kalau dalam kepala saya tak ada Tuhan, mungkin Tuhan tak akan tolak ke depan. Maksudnya kita akan depressed, dalam selimut, menangis apa ni, habislah aku punya sales, bisnes aku dah lingkup semua. Tapi sebab kita tahu kita ada Tuhan dekat dalam ni, kita ada Tuhan dekat dalam ni, so kita tahu yang macam this thing will be okay, it will pass, and you will move forward, and lebih besar lagi lepas ni. And then disebabkan positivity yang saya pegang pada ketika itu, true enough, dalam masa yang singkat,
big companies terus datang nak buat collaboration, datang nak buat itu dan ini, dan kita pun slowly kita restructure the team and everything. Dan saya pergi birthday party kawan-kawan saya, Mak Saleh yang kerja dekat Singapore, yang dekat KL ni, Nai Lofar, Zuk, So cakap, you know what, good publicity or bad publicity is still publicity. And because of the publicity, all these big companies datang approach kita orang untuk berkolaborasi because they want the marketing punya tempias tu. Tempias tu. Itu hikmah dia. Itu hikmah. Berapa lama masa kena ganyak tu? Saya masa tu bulan 2 2017. I would say I think about a month macam tu. Dia punya vibes tu. Dan kita terpaksa tukar macam-macam lah. Kita tukar benda. Macam cara kita approach menjual dan juga promosi dan InsyaAllah. Event ground, kita buat semua digital sahaja. So raya launch ke apa, big campaign semua secara digital sahaja. So event yang selepas Zouk adalah GoFar event yang saya baru buat bulan 2 baru-baru ni. Good. Alhamdulillah. Bismillah. Ada orang komen ujian itu untuk kita lebih apa ni? Titik 2 je. Alhamdulillah ilmu bermanfaat. Ada baca komen ke, Fa? Ada tak sempat nak baca komen Masya-Allah. Penyerahan Saya mula masa guru saya di Indonesia, dia kata jangan angkat takbir dalam keadaan tak melepas. Aku kata pahal nak angkat takbir. Kena genggam ke, kenapa ke? Rupanya, yes betul, bila kita, dan berlaku dalam kehidupan saya juga, antara benda yang paling besar adalah, dulu bila saya jatuh dalam perniagaan, sampai satu fasa, emosi tu dia dah menguasai. Aku kata, ni kalau aku duduk bangunan tinggi ni, aku terjun dah. Cuma dia satu fasa bila Allah lintas dalam hati tu adalah apa? Aku serah. Start daripada situ permulaan POM. Dan saya yakin dan percaya kebanyakan usahawan, titik tolak dia ambil keputusan aku nak berhenti kerja, nak mula berniaga, antaranya adalah bila you ada lintasan dalam hati you berkaitan tentang penyerahan. Jadi kalau you nak mengalami ledakan dalam perniagaan, pastikan. Pastikan perniagaan you antara perniagaan yang menghubungkan you dengan pencipta lah. Antara menghubungkan you dengan pencipta you. Okey, bismillah. Lofa tidur pukul apa? Saya tidur 10.30. Kau apa ni? 10.30. Bismillah. Bulan 2 2017. Okey, bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh saya share satu Boleh. Saya share satu tips berkaitan tentang satu konsep, bagaimana kalau you ada agent, you ada team, you ada orang yang menyumbang sale kepada you, bagaimana untuk dia daripada tak bersetuju dengan you, kemudian dia awal-awal dia lari pada you, everything, untuk you buka jiwa dia dan memastikan dia terima you balik. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita share. Ada satu formula, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Okey, dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah kata apa? Bismillah, tolong betulkan saya kalau bacaan saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Okey, dalam ayat tu Allah mengeluarkan dua perkataan yang membawa dua kesan serta membawa dua perbandingan. So, bismillah, teknik ini saya share bagaimana untuk you nak buka jiwa-jiwa yang dah terkunci pada you. Sama ada mengajuk dengan you ataupun sama ada melarikan diri pada you. Okey, kalau you ada agent, you ada stokis, you ada team di bawah, okey, bagaimana you nak memastikan dia menerima you balik dan menjana income pada you. Kaedahnya adalah apa? Satu formula Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7. Betulkan saya kalau ayat saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azab lasyadid. Dalam ayat ni Allah mengeluarkan dua perkataan serta membawa dua perbezaan dan membawa dua kesan. Apa ayat dia? Ayatnya adalah yang pertama adalah syukur. Okey. Yang kedua adalah kufur. Apa maksud kufur? Kalau dalam bahasa Arab, kufur ni, okey, maksudnya tutup. Apa maksud syukur? Syukur ni sifat dia terbuka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu formula. Okey, bagaimana you nak pergi kepada syukur yang Allah tambah ni? Okey. Rasulullah kata apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikira bersyukur kepada Allah apabila tidak berterima kasih sesama manusia. Ataupun istilah lain adalah penghargaan. Penghargaan. Ulama bagi tahu ada 3 perkara nak kualitikan syukur. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah tindakan. Okey. Yang ketiga adalah hati. Lisan, tindakan, hati. Saya ulang formula ni bagaimana nak memastikan. Mungkin ex team you nak kembali dan memastikan diorang terus berjuang dengan you. Okey. Okey, lisan, tindakan, hati. Okey, throwback suatu ketika dulu. Kenapa sale you boleh pergi dengan sangat baik? Antara salah satu faktornya adalah daripada segi lisan. Lisan kita apa? Dia berbalik kepada formula yang Rasulullah kata apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikira bersyukur kepada Allah apabila tidak berterima kasih sesama manusia. Maksudnya apa? Throwback suatu ketika dulu masa mula-mula you close team. First time you close team. Apa benda? Lisan you apa? Thank you tau sebab beli. Appreciate, hargai. Okay? Tindakan, sama ada you mudahkan pengurusan ataupun you layan dengan baik. Dan hati you teruja. Daripada satu, Allah tambah lagi satu. Tambah. Sampai satu masa, okay, lisan mungkin wujud kepada elemen berterima kasih ni. Tindakan mungkin ada, okay, bila orang bagi receipt, you just balas thank you. Contoh, okay. Tetapi you hilang keterujaan hati. Bila you tak cukup kolom ni, apabila you menghilangkan keterujaan hati, automatik daripada syukur, ya Allah tambah, dia jatuh kepada satu lagi title yang dipanggil kufur. Maksud kufur dalam bahasa Arab adalah apa? Tertutup. You start tutup satu, dia akan start tutup yang lain. Tak. Sebab tu tanya saya secara pribadi, brand itu tak tepu. Tetapi yang tepu adalah orang yang menjalankan brand tu. Sejauh mana suatu ketika dulu dia sangat menghargai, okay, dan apabila Allah limpahkan, dia start hilangkan penghargaan tu. Lofa sedih ke apa Lofa? Sakit tekak. Sedih. Sakit tekak. Jelas. So bismillah, saya bagi satu teknik kaedah, okey. So tolong aplikasi ataupun tolong guna, ikutlah kaedah mana yang you nak guna. Bismillah, kaedahnya adalah yang pertama, sama ada you WhatsApp ataupun you boleh hantar surat ataupun you boleh hantar kad, okey, pada semua ads you, okey. You, kaedahnya adalah bagaimana? Hantar elemen just menghargai. Assalamualaikum, contoh Lofa ni, okay. Thank you tau sebab suatu ketika dulu pernah bersama dengan Lofa Hijab. I doakan mudah-mudahan perjalanan you, impian you, cita-cita you, Allah mudah. Cukup. Hargai je. And then you akan tengok. Okay, sebab kisah ni bagaimana kita ambil? Okay, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okay, formula ni kita ambil. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membuka hati manusia yang membenci dia suatu ketika dulu. Apa kaedah yang Rasulullah buat? Hargai. Contoh dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita ambil sikit masa sebab Lofa dah mengantuk. Boleh Fa? Ambil sikit masa Okay, bismillah. Kita ambil satu kisah. Ketika awal, okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktif mengembangkan Islam, berdakwah, mengembangkan empayar. Okey. Ada satu jalan, saya yakin dan percaya you pernah dengar cerita yang ni. Ada satu jalan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kerap melalui jalan yang itu. Dan jalan yang dia lalui itu adalah jalan yang apabila Rasulullah lalu kerap dikotori. Maksudnya ada najis, ada duri, ada sampah-sampah yang yang orang yang buat tu sebab tak suka pada Nabi, tak suka pada Rasulullah. Dan suatu ketika Rasulullah melalui jalan yang itu, Rasulullah tengok sampah tak ada, duri tak ada, jalan tu agak clear daripada yang sebelum-sebelum ni. So apa tindakan Rasulullah? Rasulullah yang pertama, pergi cari. Nampak formula? Yang pertama, bagaimana you nak buka hati seseorang, cari balik. It's okay. Okay. Yang keduanya, apa kaedahnya? Apa kaedahnya adalah Rasulullah memenuhi keperluan. Maksudnya Rasulullah menghargai dia. Dan apa yang berlaku pada orang tu bila dia tahu, yang keperluan dia tu adalah Rasulullah, daripada yang tertutup, jiwanya terbuka. So bismillah, nasihat saya bagi you yang mempunyai team, bagaimana you nak memastikan you mempunyai ads you yang terdahulu, bagaimana untuk memastikan jiwa dia terbuka, menerima you dengan sangat baik. Sama ada you boleh guna WhatsApp, you boleh hantar surat, ikutlah daripada you
just hargai tanpa hidden agenda. Automatik daripada kufur, dia akan twist kepada syukur. So banyak benda. Sebab tu kalau you perasan, sorry saya antara yang tak belajar daripada yang luar, cuma kita buat research, kita buat kajian. Sebab tu kalau you perasan, syarikat yang banyak menjalankan appreciation ni adalah yang sale-nya agak okey. Dia dengan customer, dia dengan faham ke faham, dia dengan team, okey. Dia banyak menghargai tu, hargai. So, bismillah, mudah-mudahan manfaat sedikit daripada kita. Benda ni sebenarnya kita kongsi dalam program, okey. So, mudah-mudahan bermanfaat pada you sedikit. Okey, Lofa ada sepatah dua kata sebelum kita tangguh. Terima kasih sekali lagi kongsi ilmu juga malam ni Cik Karo. Dan saya nak ambil kesempatan ni untuk untuk ucap supaya kita dapat manfaatkan Ramadan kali ini, supaya Ramadan yang terbaik antara Ramadan yang terbaik yang kita pernah lalui dan kita akan lalui. Dan semoga kita semua dapat recover selepas PKP ni dengan baik, dengan positif. Dan boleh bangkit balik, bersemangat balik, dan semua dikurniakan rezeki yang barakah, rezeki yang tak putus insya-Allah, dan dapat membantu ramai lagi orang lain di luar sana. Masya-Allah. So, nasihat kepada usahawan? Tak sihat Lofa. Kau main hujan, KL tengah hujan. Ni. Oh ya. Tapi it should be okay. Nasihat kepada usahawan, saya nasihat kepada diri saya sendiri juga, supaya saya tidak mudah putus asa, bekerja dengan bekerja dengan lebih fokus, lebih baik. Jangan bekerja terlalu keras. Jangan terlalu keras jangan bekerja terlalu keras. Maksudnya lebih fokus. Yang penting focus and present, but not too hard ataupun too busy. Dan sentiasa make time for Allah, and don't rush my solah. Don't rush our solah. Supaya sentiasa diberkati, dan always rajin berdoa. Allah. Mangsuh sesuatu kejayaan apabila manusia menghilangkan wujudnya Tuhan. So, just nasihat. And then tanya Lofa, terima kasih beri ruang kepada kami, okay, memberi inspirasi, okay. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okay, apabila matinya anak Adam tu terputusnya semua amalan kecuali 3. Yang pertama doa anak soleh, yang keduanya adalah sedekah amal jariah, yang ketiganya adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan perkongsian daripada Lofa, okay, daripada kita malam ni memberi manfaat, okay, dan insya-Allah, okay, Allah mudahkan segala urusan, okay. Pastikan perniagaan anda adalah perniagaan yang menghubungkan antara anda dan pencipta. Itu dia align dengan apa yang kita sebut dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup yang you meniaga, okay, you rekrut tim hidup, dan matiku kerana Allah Ta'ala. Jadi Lofa, thank you, terima kasih banyak. Saya sangat hargai. Tu ada tanya berkaitan tentang kelas nanti, insyaAllah kalau ada nanti kita announce. Jadi terima kasih banyak Lofa, thank you. Okay, mudah-mudahan. Terima kasih juga Encik Karo. Okay, insyaAllah ada ruang nanti kita jumpa, tak boleh jumpa. So nanti kita ni balik insyaAllah. Okay Lofa, Jadi terima kasih banyak semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya off ke macam mana ni? Sekejap, dia orang off Facebook sekejap. Lofa, thank you tau bagi ruang everything. Saya sangat menghargai. Okay. Terima kasih juga sama. Okay. Walaupun tak seberapa, tiba-tiba urgent malam ni kan. Urgent ke? Kak Farah bagi tahu 2-3 hari lepas lah. 2-3 hari lepas dia punya confirm dengan saya tu. Mana dia? Okay. So thank you Lofa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Allah angkat usaha Lofa dalam memertabatkan, okay,